Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar sana. Macam mana hari ini? Alhamdulillah, agak termengah-mengah sikit saya sebab hari ini setting untuk live di lokasi yang lain nak dapatkan pencahayaan yang baik. Terima kasih kepada semua. Saya mohon rakan-rakan, sahabat-sahabat semua untuk teruskan share. Macam biasa, Sembang Santai edisi khas bersama saya CIJ. Kita nak bincangkan, bukan nak bincang, kita nak tanya apa khabar. Tanya khabar. Tanya khabar kepada sahabat-sahabat di luar sana. Kita nak tanya bagaimana seminggu terakhir untuk bulan puasa ni. Lagi sikit lagi kita nak menamatkan perjuangan kita di bulan puasa. Mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang yalah dah mula buat persiapan nak raya ni, kan main lagi. Okey, tolong komen, nyatakan lokasi anda. Anda di mana lokasi anda? Tolong, apa khabar anda di luar sana? Nyatakan lokasi anda. Okey, saya nak tengok apa-apa jua. Sekejap Kita nak bawa tajuk hari ni agak kemas. Tajuk kita nak bawa hari ni ialah apa khabar Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, sebelum tu kita nak tanya kita bacakan sikit-sikit komen sikit lah. Ni rakan-rakan kita yang ada. Okey, daripada Abi Farhin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syayon. Okey, sorry Nosam, belum lagi tadi. Okey, Azrul Hisham, terima kasih. Tika Mengkuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan perjuangan. Ahmad, ke mana KP Immigration? Jawablah. KP, kita bagi masa. Kita ni rakyat Malaysia ni bukan baik lagi. Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Amir, apa dia bagi komen tu? Kita tak dapat baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Miss B. Okey, apa khabar cikgu? Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru semua. Buat semua teman-teman yang mengenali lebih kurang daripada batch tahun 2011 sampai 2014, 15, 7,000 lebih guru di luar sana yang mengenali. Assalamualaikum dan selamat Hari Guru. Ini bukan apalah nak cakap kan. Okey. Lagi apa lagi? Daripada Malap CIJ, Malap. Itulah kalau ada orang nak sponsor Cahaya boleh lah. Kan? PM dah sponsor dah dekat Sugu. Kok ada PM nak sponsor Cahaya kat saya ke? Okey, semoga kena panah petir geng terima rasuah. Amin. Saya amin je. Ya, apa Salman, apa khabar JPN? Okey, salam CIJ. Salam. Assalamualaikum orang Sabah. Lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, daripada Roshaikal. Abi Fernand, Kulim Kedah, orang Kulim. Ya, apa khabar orang Kulim? Okey, lagi. Saya nak baca ni, ramai pula dah. Okey, kita tak apa, kita baca sambil-sambil kita nak tarik rakan-rakan semua untuk melihat gambar video agak gelap. Kalau ada orang nak KP JPN nak sponsor kita kan. Siapa kok lah ada orang nak sponsor, bolehlah nak sponsor ni. Habis KP panas. Ada lagi sahabat kita ni habis KP panas. Lah, biarkan dia. Okey, kasih tulah desak Ketua Pengarah JPN letak jawatan. Itu kita tengok lagi, kita bincangkan. KP Jim dah panas. Itulah cerita dia. Cerita dia macam tu lah. Okey, Ashraf pula tanya lagi, sampai bila di masa diberi tu? Minggu depan kalau tak ada, kita pergi terjah lagi sekali. Okey, kita pergi terjah lagi. Amir Zaris, selamat Hari Guru CIJ. Selamat Hari Guru. Okey, terima kasih semua yang mengucapkan selamat Hari Guru. Yusof Adroni lagi. Ni saya nak ucapkan dedikasi khas
buat cikgu saya, Cikgu Azmi Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzat, SRK Jalan Pil. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru buat cikgu juga dan semua rakan-rakan kepada guru-guru di SRK Jalan Pil. Siapa yang mengenali diri ini, saya ucapkan terima kasih. Ni ada cikgu kita, Cikgu Azmi. Nasib baik dia cam saya. Saya ada ingat lagi beberapa orang, Cikgu Masrul, Cikgu Mustafa, Cikgu Allahu Akbar, Cikgu Rohaya, Cikgu alah ramainya. Okey. Apa pun selamat Hari Guru buat semua. Habis bila Cikgu Jalan Pil, nanti saya nak cerita sikit kenangan di sekolah Jalan Pil. Okey, selamat Hari Guru kepada Nur Aiza. Okey, selamat Hari Guru. Dia orang sponsor. Okey, alhamdulillah. Okey. Apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Ni ada satu lagi saya nak baca. Teruskan, saya menyokong pesara tentera. Baik. Kita pastikan kita akan buat yang terbaik. Okey? InsyaAllah. Apa pun terima kasih kepada semua yang mengenali, yang memberi komen. Anda komen, saya baca. Setiap satu komen anda sebelum ini pun saya akan baca. Okey? Kita tak pernah, saya bukan ataupun saya dan juga pasukan saya bukanlah kami ini bukan pengejar ataupun buat marketing media sosial. Bukan, kami bukan buat marketing media sosial. Kami adalah pengamal media sosial. Pengamal media sosial ni kita menghargai setiap komen, setiap cadangan, setiap apa jua yang diberikan dalam media sosial, kami akan bersama anda. Okay, kami tak ada nak mengabaikan anda komen sebagai netizen. No. Kita sama-sama. Okay, apa pun setiap komen anda tu saya menghargai dan juga kita nak cerita topik hari ini ialah tajuk kita ialah apa khabar KPJPN. Siapa boleh bantu saya lah? Siapa boleh bantu saya? Siapa nama sebenar KPJPN ni? Kita ni bukanlah nak kata cerdik sangat tapi bolehlah kalau setakat nak bagi tahu nama dia siapa ke apa benda ke. Kita nak berkenalan juga dengan KPJPN ni. Mungkin kita nak tahu juga sedikit latar belakang dia, siapa dia sebenarnya, bila dia mula bertugas, kemudian apa yang peranan dia selama ni, kita nak tahu juga. Sebabnya kebanyakan kebanyakan KP-KP yang ada ni dia ada portfolio dia pula dah duduk dalam JPN ataupun contoh kita sentuh JPN. Dah portfolio dia untuk dia punya objektif dia untuk JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Of course lah dia nak membantu memudah cara pendaftaran negara, pengurusan pendaftaran negara, pentadbiran kita panggil data-data negara. Ini dialah, okey, dia adalah sebagai ketua. Ni daripada Melbourne, clear, terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, saya nak bacakan sedikit sebanyak daripada Sinar Harian bertarikh 5 April 2019. Putrajaya Datuk Ruslin Jusoh dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara yang berkuat kuasa pada hari ini menggantikan Datuk Muhammad Razin Abdullah yang bersara wajib JPN dengan kenyataan berkata Ruslin 50 tahun 2019, 51 tahun ni telah berkhidmat dalam perkhidmatan awal selama 24 tahun sebagai PTD 1995 dan hari ini beliau dilantik. Itu pada 5 April 2019. Mana dah setahun. Okey, dah setahun. Ketua Pengarah ni Datuk Roslin Jusoh telah dilantik. Saya nak tanya sahabat-sahabat, kalau saya ada terlepas pandang, kalau saya ada terlepas muka KP ni, kita nak upload sikit lah muka KP ni. Kalau saya ada terlepas pandang, siapa-siapa yang boleh perasan, tolong kongsikan dengan saya. Kot-kot lah ada KP baru ke, kita takut salah orang, salah ni kan kita salah sebut. Tapi kalau salah sebut pun saya baca berita. Saya baca berita yang lama untuk perkongsian semua dan insyaAllah saya nak bagi tahu kepada semua, kita nak tanya hari ni, kita tanya apa khabar je. Janganlah semua serius sangat ni, rasuah lah apa. Aduh, kacau. Semua tanya bab-bab berat ni hari ni. Bukan apa, kita nak pastikan bahawa kita ni ketinggalan. Sebagai rakyat Malaysia, dakwah KP ni
kita memang dah rasa tekanan dah sangat sebenarnya, kan? Banyak sangat masalah yang berlaku yang kita rasa memang tak sepatutnya berlaku, tetapi tetap berlaku. Ini yang kita rasa panas hati tu. Jadi kita nak sekejap saya cuba bawakan anda gambar KP baru kita yang yang telah dilantik. Jadi kita nak tahu juga siapakah beliau sebenarnya. Jadi mungkin saya boleh tunjukkan kepada anda. Ini wajah KP. Kita panggil apa, boleh. Yalah, takkanlah buat senyap-senyap je kan. Ada beberapa cerita yang kita dah muat naik kat dalam Facebook. Takkanlah Datuk tak perasan apa komen Datuk, apa tindakan-tindakannya. Katanya sampai apa, tak tahu langsung, sampai menteri pula yang ambil berat pula yang ambil tindakan. Kita tak naklah tahu sangat cerita-cerita dongeng ni kan. Yalah, orang kata apa, Datuk KP baru setahun kan. Saya nak bagi tahu Menteri Agama kita baru 1 bulan dah ada report card tau. Bukan kaleng-kaleng lah. Menteri Agama baru 1 bulan ada report card. Menteri KP, Ketua JPN dah tahu dah report card. Kita nak juga tak? Dia kongsi-kongsi lah dengan kita. Jangan buat donor-donor kan. Kita pun nak tahu juga apa yang berlaku, apa yang kita nak tahu cerita. Ni okey, sambil-sambil kita nak cerita tentang Datuk KP kita yang baru ni, saya nak kongsikan juga beberapa isu yang mengaitkan Datuk KP kita ni. Dari tahun lepas, katanya lepas dah tangkap tu, warga India tu pergi mana? Betul tak? Tak, dia kadang-kadang kan, sahabat-sahabat semua perasan tak? Bila kena cekup, okey, kena cekup. Lepas tu, senyap. Saya bawa lagi satu kisah. Saya minta maaf lah, saya terpaksa kena korek sikit ni. Bukan apa, kita ni dalam keadaan banyak keperluan apa, maklumat-maklumat yang ni. Anda teruskan komen, kejap lagi saya kejar balik. Saya kejar balik. Ini antara berita-berita yang kita nak tahulah. Kadang-kadang KP ada komen tak? KP JPN khabar. Jadi kita kadang-kadang kita nak tahu. Kita nak tahu apa masalah KP ni. Okey. Saya bawakan lagi berita yang ditulis, yang dikeluarkan pada tahun
pada tahun, sekali tak ada tahun dah. Kenapa tak keluar tahun ni? Kenapa tak nak keluar tahun ni? Okey sekejap saya dapatkan sikit lagi. Okey, saya keluarkan berita, saya keluarkan sedikit lagi berita daripada Malaysia Kini. Malaysia Kini dulu, dulu dia bolehlah percaya-percaya sikit kan. Kita boleh percaya-percaya sikit. Okey, saya hantar gambar kejap 3 agensi kes jual my card. Oh, ini saya tak pastilah tuan-tuan. Ni kita kadang-kadang hai Allah, banyak ni masalah my card ni. Kita kadang-kadang kita nak bagi tahu kepada orang awam ataupun macam kami ni orang awam, kita nak bagi tahu bahawa kenapa perlu ada sampai jual my card, kenapa perlu ada sampai uh, perlu ada orang-orang yang belot dalam JPN ni. Okey. Saya tak faham lah. Saya tak faham kenapa masih tak ada lagi pihak JPN buat satu macam kenyataan ataupun tuan-tuan, ini bukan isu kecil tau. Ini isu besar tau. Isu yang melibatkan kedaulatan negara. JPN adalah frontliner Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendaftarkan orang dan akhirnya ia telah dicabuli oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Bagi yang baru menonton, saya memperkenalkan Ketua Pengarah JPN kita, iaitu Datuk Roslin Jusoh yang dilantik sebagai Ketua. Jadi ini yang saya baru bangkitkan. Saya nak kenalkan apa khabar JPN, apa khabar kan? Kita nak tanya khabar. Janganlah jangan takut-takut, jangan ni, buat relax-relax sudah kan. Sebab apa? Kita nak bagi tahu bahawa kita tidak pun nak bercerita serius sangat, tapi okey, saya nak up lagi berita lagi. Okey. Okey. Yalah, benda-benda macam ni kadang menyakitkan hati. Saya setuju, rakan-rakan semua kata menyakitkan hati. Okey, ini lagi. Siasatan. Saya bukan macam ni lah. Saya benda ni terlalu sensitif. Saya cakap terang, benda ni terlalu sensitif dan saya rasa perlukan semua kerjasama semua pihak dan saya nak pastikan tolong ni okey. Bila masuk gambar je senyap terus. Okey. Saya akan ni. Sorry. Saya nak bagi tahu kepada semua. Okey, ini saya nak memperkenalkan lah. Okey, memperkenalkan Ketua Pengarah JPN kita. Sekejap Oh, dia mungkin disebabkan tadi ada bila saya keluar saya tak ada suara. Okey, ini saya nak sebut satu-satu lagi.
Okey, yang pertama saya memperkenalkan uh, sekejap Okey, ini saya memperkenalkan okey, semua dengar semua dengar suara saya. Okey, ini Datuk Roslin Jusoh, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, apa khabar Datuk? Sihat ke Datuk? Okey. Ini Datuk pengarah kita. Kemudian kita nak memperkenalkan juga uh, kita nak tengok, nak tunjukkan juga antara kes-kes yang pernah terlibat dulu. Polis cekup warga India, ada MyCard. Lepas tu ada kes lagi jual MyCard ke 20, termasuk pegawai JPN ditahan. Ada 3 agensi sedang berusaha, kan? Sedang berusaha untuk mendapatkan uh, suspek yang jual IC. Dan ini jual market JPN lakukan siasatan dalaman. Okey. Lepas siasatan dalaman apa dia? Ada siapa-siapa tahu tak? Boleh tolong kongsi dengan saya tak? Ada siapa-siapa tahu tak? Yalah, nak tahu juga apa cerita, kan? Apa sebenarnya ni Datuk KP. Kita pun nak tahu juga, bukannya kita nak cari salah. Tak ada, tapi salah tak salah pun kami nak tahu juga. IC Datuk KP, IC kalau IC ni kita boleh jual beli, tak gunalah. Tak guna dah IC kita. Betul tak kawan-kawan? Kan? Kalau IC pun boleh dijual beli, apa guna lagi lah kita nak bercakap. Betul tak? Kan? Tak ada guna dah kita nak sembang. Tak ada guna dah kita nak cakap pasal apa-apa perjuangan pun. Sebab apa? IC pun boleh jual. Betul? IC pun boleh jual. Apatah lagi lah negara. Dan sebab itulah, untuk makluman semua, kami melancarkan petisyen tukar IC baru dan tubuhkan RCI siasatan salah laku yang jual IC palsu. Saya mohon semua sekali tanda tangan petisyen ini. Link ada pada saya punya pin post. Tolong semak rakan-rakan. Saya ada buat pin post. Boleh tanda tangan IC petisyen kita. Kita tuntut tukar IC baru dan tubuh RCI. Susah ke nak apa? Nak atasi masalah IC palsu ni? Saya nak tanya kepada Datuk KP. Ataupun Datuk KP tengah MCO lagi ataupun PKP lagi. Jadi saya rasa muskil lah. Saya rasa muskil dan saya rasa mungkin ada sesuatu yang mengganggu, gugat Datuk KP kita ni. Jadi menyebabkan mungkin beliau susah untuk uh, nak mencari jalan penyelesaian sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Sebenarnya tajuk kita adalah apa khabar KPJPN. Kita tak ada nak cari salah, jangan risau KP. Persoalan pertama kami itu je, mudah je. Macam mana kita nak mengatasi masalah kad pengenalan. Kita nak tahu je apa masalahnya yang daripada IC hilang beribu-ribu hari tu, kan? Bukan IC hilang, IC ditiru, dipalsukan beribu-ribu. Tiba-tiba KP
KPJPN, apa khabar? Kan? Tolong bagikan sesuatu sikit. Kita bukan kita nak shot sendiri. Ni sahabat-sahabat semua. Mungkin ada yang dekat sini mungkin apa, mungkin rasa macam rasanya si IJ ni cakap sorang-sorang ke apa. No. Hari ni hari saya bersama sahabat-sahabat perjuangan saya di Facebook. Ini adalah 1 jam bersama saya bersama dengan sahabat-sahabat seperjuangan saya. Anda semua. Anda yang komen ni, anda yang komen semua ni adalah ni. Dan untuk makluman, ada sahabat kata ajak saya rasa saya nak buat ni lah, poll lah. Saya nak tanya kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Anda mungkin boleh bagikan pandangan. JPN. Okey. Saya nak tanya anda semua. Adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama dengan CIJ? Tolong komen kat bawah sekarang. Kalau setuju, komen setuju dan share video ini segera. Kita nak jemput, saya akan bagi tahu rakan-rakan media, saya nak jemput KPJPN untuk bersama. Okey, live dengan saya, kita ceritakan, merungkaikan tentang permasalahan kad pengenalan ni. Sebelum raya, kita ada lagi 7 hari ni. Kita ada lagi 7 hari nak live. Tak payah jumpa, kita live je. Saya bagi link, anda boleh live bersama dengan saya. Siapa setuju, tolong share. Tolong komen setuju dan share. Tolong share ramai-ramai. Ini kali kita bagi boom Malaysia. Kita bagi boom Malaysia. Tolonglah. Anda semua yang mampu lakukan perubahan. Saya hanya membantu bersama anda. Kalau anda setuju, tolong komen setuju. Adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama dengan CIJ? Tolong komen dan tolong share. Kalau anda tak share, saya takut dia alasan. Cikgu, minta maaf. Kita tak tahu cerita ni. Cikgu cakap sorang-sorang. Cikgu ni. Okay. Ini semua alasan. Orang dah pakai live lah. Menteri-menteri semua pakai live. Facebook lah. Kan, nak live untuk mengenali. Kalau anda setuju, anda sokong, saya jemput KPJPN live. Esok pagi kita keluarkan surat untuk kita jemput KPJPN live Facebook dengan kita dalam minggu depan. Tolong. Saya nak tolong anda komen setuju, tolong share. Saya nak paling tidak pun saya end live ini, komen adalah dalam 300 atau 500 share. Tolong share. Kalau setuju, bagi tahu semua orang. Saya, CIJ dan semua jawatankuasa saya, kita nak jemput KPJPN live bersama. Tolong share video ini. Ringkas dan mudah. Kita nak tengok KPJPN berani sahut atau tidak. Jangan dia kata, alah Cikgu Izzat ni budak lekeh. Dia hina saya macam tu. Kita tengok lah. Siapa duduk langit, siapa duduk kat bumi. Okay? Tolong share. Saya nak minta tolong. Ini bukan marketing apa-apa. Tak ada. No. Saya tak nak. Ramai yang dah mengenali saya. Perjuangan kita ni memang perlukan sokongan padu, perlukan share, perlukan ni. Adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama? Dengan tajuk kita lah. Kita tanya apa khabar JPN? Tolong share, komen setuju, tolong share. Tolonglah, saya nak minta tolong anda share video ini. Okay, di samping kita nak tanya khabar, itu saja kan, tanya khabar, tapi tajuk kita mungkin ada tajuk lah. Okay, tolong. Lighting kurang lah cikgu. Ya, saya faham. Saya mohon maaf. Lighting kurang. Biasalah. Waktu PKP ni, peralatan kurang dekat rumah. Kalaulah saya dapat macam Sugu, PM post lighting, sponsor lighting siapa ini. Tak apa. Apa pun terima kasih. Saya akan pastikan lighting lepas ni lebih baik lagi. Tolong, siapa yang setuju, adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama? Tolong komen setuju dan share video ini. Share video ini, video yang memaparkan bertanya khabar kepada KPJPN.
supaya kita jemput KPJPN live bersama saya. Tak lama lah. Okey, 30 minit saja. 30 minit saja. KPJPN jangan risau, 30 minit saja, tapi live bersama saya dengan 2 soalan atau 3 soalan minimum. Anda berani atau tidak? KPJPN, tolong share, tolong komen setuju. Kita akan pastikan KPJPN akan sudi live bersama CIJ. Ini langkah pertama kita sebagai rakyat Malaysia. Kita pula bertanya khabar dengan pegawai-pegawai kerajaan Malaysia. Adakah anda sudah laksanakan tanggungjawab anda? Kita tak nak marah pegawai bawahan. Kerana apa? Pegawai bawahan ni pegawai pelaksana. Kita nak tanya ketua dia. Ketua pengarah JPN, adakah anda bersedia untuk dijemput live bersama CIJ membincangkan isu kad pengenalan? Tak besarlah isu ni lah. Saya upkanlah satu isu. Kita nak tanya pasal isu ni je. Polis cekup warga India miliki MyKad. Kan? Kita nak tanya polis cekup warga India miliki MyKad. Kita nak bincang ni je. Kita nak bincang ini sahaja. Ringan dah ni. Ringan dah. Dah ringan dah saya bagi ni. Ya Allah. Okey. Dah ringan sangat dah. Jadi kalaulah anda sudi ketua pengarah JPN, dan kalau saya tengok end live kejap lagi, kita ada lagi lebih kurang dalam setengah jam. Kalau cukup lebih kurang dalam paling tidak pun 200 ke 300 share yang ada, saya akan minta penolong SU Pembela keluarkan satu surat jemputan untuk kita live bersama. Kita live bersama, kita jemput KPJPN live bersama saya. Cikgu Izzat Johari mewakili pembela. Pembela ni suara rakyat. Suara anda semua, tuan-tuan. Kami ni melaksanakan amanah saja. Tuan-tuan sokong, ingat, satu share sokongan. Jadi kalau anda setuju, adakah anda setuju saya CIJ jemput KPJPN live? Tolong komen setuju, tolong komen setuju. Tolonglah komen setuju dan tolong share. Paling tidak pun lepas habis end live ni kita adalah lebih kurang dalam 300. Paling tidak 300 share, 300 share. Tolong letak jawatan je kalau tak nak masuk live. Ni saya okey. Saya tarik komen seorang, Aryati, Ketua Pengarah JPN, sila terima jemputan, tunjukkan kredibiliti anda. Ada lagi komen, Puan Romia, berani kerana benar, takut kerana salah. Okey, ada seorang lagi, ajak bincang dan tanya pendapat dengan Ketua Pengarah JPN. Betul Cik Syarum, kita nak tanya pendapat sahaja. Ketua Pengarah JPN buat live, kami dengan rakyat. Okey, boleh insya-Allah. Ketua JPN bukannya orang yang ni. Okey, kita bagilah Chan. Kita nak tahu juga. Okey, apa pun saya terima kasih kepada yang dah share, yang menyokong, yang dah tulis komen. Tolong tulis komen anda setuju atau tidak jika saya jemput KPJPN live. Dan mungkin objektif kita pada malam ini, hari ini, malam ini, saat ini, kita nak bertanya khabar saja, kan? Apa khabar KPJPN? Kepada yang baru menonton, tonton live Facebook saya nak memperkenalkan kepada anda Ketua Pengarah JPN kita, iaitu Datuk Roslin Jusoh. Dia adalah Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara yang telah dilantik pada tahun 2019, April 2019, dan kini telah berkhidmat lebih kurang setahun lebih. Jadi kita rasa beliau ni memang ada kredibiliti. Dan soalannya adalah, adakah anda setuju saya CIJ jemput KPJPN live bersama? Jika anda setuju, komenkan live kata setuju, komen di bawah ini setuju untuk saya jemput, dan jangan lupa share. Saya nak bagi tahu kepada anda semua, bilik sebelah ada anak buah tengah main seronok. Okey, tak apa semua boleh terima. Saya nak bagi tahu anda,
saya ni dalam pembela lah, saya lah secara peribadi, kita ni bukannya lah kita kata apa, bukannya terlalu agresif. Kita tidak suka langgar-langgar ni. Ini bukan kita punya protokol sebenarnya. Okay, kita lebih suka untuk berdiplomasi. Okay, tetapi cuba anda bayangkan, takkanlah waktu PKP ini kami nak pergi jumpa dengan orang-orang kenamaan. Takkanlah kita nak pergi jumpa dengan orang-orang di pejabat-pejabat waktu PKP. Tak boleh. Tak ada pertemuan. Dan kita semestinya kita nak menyokong kerajaan, saran kerajaan PKP. Jangan jumpa. Tapi kita live Facebook. Kita live Facebook, kita berjumpa secara dalam talian dan kita bincangkan. Dan pembela sekarang ni memang sedang menyediakan platform untuk kita bersama-sama. Jadi, apa yang saya nak nyatakan pada hari ini ialah, adakah anda yang sedang menonton lebih kurang 373 orang bersetuju untuk saya jemput KP JPN live bersama CIJ ataupun dengan pembela? Jadi kita nak jemput KP terus live. Tak payah lama-lama, 30 minit sahaja. 30 minit sahaja Ketua Pengarah JPN untuk anda menjawab 3 soalan. Paling kurang 3 soalan. InsyaAllah maksimum pun silap 2 soalan je lah. 2 soalan tu mungkin panjang saya nak huraikan. Jadi kita nak live Facebook supaya telus. Kalau kata tak ada apa-apa isu ataupun ada penjelasan-penjelasan, mana anda tidak akan takut untuk bersama dengan kami dalam live Facebook bersama CIJ atau pembela. Dan saya nak mohon lagi sekali, adakah anda setuju yang menonton ini, bersetuju untuk saya jemput KPJPN? Tolong komen live, tolong komen setuju dan share. Tolonglah share dekat Facebook video ini, share live ini kepada semua rakan grup, kepada semua orang bahawa kita sedang menuntut satu agenda paling besar, iaitu kita tuntut tukar IC baru dan tubuhkan RCI untuk siasat salah laku jual IC. Ini yang kita sedang tuntut. Jadi kalau pihak JPN tak nak dengar dengan kita punya pandangan dan cadangan, kita mohon KP JPN untuk bersama dengan kita. Kalau tak nak lah. Jadi kita nak tahu, ni cadangan kita kepada pihak kerajaan. Cadangan kena ada. Kita tak boleh kritik semata-mata, kita ada cadangan. Jadi cadangan-cadangan ini, ia berkait rapat dengan kes jual MyKad. JPN lakukan siasatan. Lepas tu ada yang terlibat warga India tadi, saya ulang. Lepas tu ada agensi yang dah siasat. Dah siasat lah, mana pergi hasil siasatan. Jual MyKad 20 termasuk pegawai JPN pun terlibat. Apa cerita? Ini yang kita nak tahu. Jadi benda-benda macam ni lah saya nak rungkaikan. Kami nak rungkaikan supaya semua orang dapat maklumat jelas. Okey, dapat maklumat jelas menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya adalah satu badan NGO yang mewakili negara, yang mewakili rakyat Malaysia untuk kita tahu perkara sebenar. Kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam isu kes penjualan IC secara, memang dah jual IC ni haram lah, kan? Okey, saya nak cakap satu lagi. Ada orang tanya dengan saya, bukan saya seorang lah, ramai yang kita berbincang-bincang. Anda pun mungkin ada terfikir macam saya. Ini soalan dia simple je. Cikgu Izzat, bagaimana cara kalau IC kita hilang? Kalau IC kita hilang, macam mana kita nak pastikan IC kita tidak disalahgunakan oleh orang lain? Okey, ni saya nak bagi tips. Okey, sekejap. Saya buatkan soalan dulu. Bagaimana tips nak memastikan
ingin memastikan sekejap saya iklan sekejap. Sebelum tu saya nak semua orang berkenalan sikit dengan kita punya KP JPN kita. Kita punya tajuk hari ni adalah apa khabar KP JPN. Jadi kita tunggulah. Bolehlah tuan-tuan baca sikit sebanyak bagaimana. Okey. Untung KP hari ni dapat live dengan saya. Tajuk apa khabar. Okey, saya nak kongsikan dengan anda bagaimana tips nak memastikan mic card hilang tidak disalahguna. Okey, ini penting sahabat-sahabat semua. Okey. Bukan senang kita kongsikan juga bagaimana tips. Jadi anda tolong share video ini. Nanti bolehlah potong. Okey, kita nak tahu juga sampai kes-kes ni supaya selesai. Ni ada ni banyak ni. Kami nak jawapan macam mana boleh IC jual dalam keadaan. Oi. Okey. Jangan lupa tolong komen setuju. Jika anda setuju, saya jemput KPJPN. Dan soalan seterusnya, bagaimana tips nak memastikan mic card yang hilang tidak disalahguna? Okey. Langkah-langkah pertama sekali, ni anda ambil tips ini, anda boleh crop video ni nanti, anda bagilah kepada semua orang. Langkah yang pertama untuk anda pastikan anda punya IC yang hilang tidak disalahguna atau pernah hilang dulu tapi anda tak buat tindakan-tindakan ini, anda buat segera. Okey, pertama sekali anda buat laporan polis. First, apabila anda buat laporan polis pada hari kejadian ataupun anda rasa terlupa, anda rasa dah buat IC baru, anda tak nak buat, anda buat laporan IC bahawa IC anda IC baru. Okey. Anda buat laporan polis pada hari kehilangan setidak-tidaknya secepat mungkin. Okey. Langkah pertama dah selesai. Langkah kedua, IC anda mungkin ada terlibat dengan Touch and Go ataupun ada terlibat dengan bank. Ada setengah sahabat-sahabat saya dia gunakan kad dia jadi macam bank. Hebat jugalah. Saya jarang nak guna kad ni bagi bank. Okey. IC hilang pun salah JPN. Alamak. Sekejap, ni ada ikhlas sikit lah. Saya nak. Ni, saudara Arif, IC hilang pun nak salah KPJPN ke cikgu? Saya tak kata salahkan JPN. Awak ni betul lah. Baca soalan. Saya kata bagaimana tips nak memastikan mic card yang hilang tidak disalahguna. Saudara Arif. Saudara Arif dah lepas tarawih pergi ambil semayang lagi. Takut ngantuk. Janganlah rasa totok sangat kepala tu. Kita ni bukan nak bantai saja. Saya nak bagi peranan anda. Bila dah mic card hilang, anda tahu tak, anda hilang mic card, ada lebih kurang berjuta mic card yang hilang setiap tahun. Anda faham ke tidak? Jadi, apa yang saya nak sampaikan hari ini, tips untuk anda pastikan mic card yang anda hilang sebelum ni, ya anda cuai. Okay, setiap manusia ada lakukan kecuaian. Okey, tak apa. Anda pergi buat report polis. Tanggungjawab anda. Anda report polis, mengatakan mic card anda hilang atau kena ragut atau kena curi. Okey, selepas itu anda matikan. Okey, anda matikan semua perkhidmatan yang menggunakan IC anda, Touch and Go apa semua tu. Sebab apa? Bila mic card anda hilang, ada orang, ni nak cerita, Cik Arif. Orang akan gunakan mic card anda, dia akan tukar identiti anda, gambar apa semua. Faham tak? Jadi sekarang ni, itu yang saya nak bagi tips kepada anda. Bila anda buat report polis ni penting. Tak apalah denda apa, itu kecuaian kita akui. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita bayar denda, tak apa. Tapi bila dah hilang, kita buat report polis untuk kita menghentikan segala maklumat kita yang disalahguna. Contohnya, ada mic card yang kesnya ada mic card yang maklumat yang sama tapi orang berlainan.
Ini yang kita nak ada report polis. Bila ada report polis, anda akan menang. Bila anda menang, anda akan membantu kami semua NGO-NGO untuk kita menyelesaikan masalah IC. Dan kita membantu JPN. Ketua pengarah dia buat hal dia lah. Kita tolong JPN. Pegawai yang baik dalam JPN masih ramai. Faham? Arif tu, dia bukan tak faham. Dia tu mengantuk. Orang ngantuk lepas terawih. Orang terawih 8. Kita terawih 8. Dia terawih 21. Hati dia pening kepala tu. Tak apa, biarkan dia. Jadi, apabila IC anda hilang, tak adalah orang sedikit-sedikit yang dapat jumpa IC ni tukar IC tu, tukar kepada maklumat lain. Tu baru langkah pertama. Sebab itu soalan saya, bagaimana tips nak memastikan IC yang hilang tadi tidak disalahguna. Jadi, anda dah buat IC. Ni ada seorang lagi. Memang, ilah. Okey, cukup. Jadi, saya bagi tips tadi, report polis. Apa-apa pun report polis supaya kita boleh pastikan IC kita tidak disalahguna. Ini tujuan saya nak bagikan tips. Bila tak disalahguna, inilah sedikit-sedikit yang ada ambil IC dia buat clone balik. Okey, bagaimana isu IC yang dijual beli ini adalah isu internal, isu dalaman. Itu KPJPN kena jawab. Hari ini tajuk kita, apa khabar KPJPN? Janganlah lari daripada soalan luar tajuk. Boleh jawab ujung live. Kes adik bagaimana? Okey, saya tengok live. Jom ngumpul wang hingga juta ringgit. Okey, tak apa. Kita abaikan dulu. Nanti saya akan ceritakan lagi. Saya akan baca komen di saat raya. Kita ada lagi lebih kurang dari 10 minit. Apa pun, saya nak bagi tahu pada semua. Tanggungjawab IC ni adalah tanggungjawab daripada pihak JPN. Ini tanggungjawab pihak JPN. Kalau ada IC palsu, tak ada orang lain dalam Malaysia ni boleh jawab kecuali JPN. Kalau ada masalah penjualan sindiket IC, tak ada orang lain perlu kita tanya lagi, iaitu selain daripada JPN. Kalau ada masalah orang jual beli IC, tak ada cerita lain dah, hanya orang JPN boleh jawab. Jadi saya nak bagi tahu bahawa dalam isu IC ini ada sindiket. Kebetulan saya menonton filem Mission Impossible 3. 2 malam yang lepas saya tengok Mission Impossible. Diorang ada sindiket. Siapa ini? Tapi saya menonton sebagai nak mengetahui sejauh mana sindiket ini boleh buat kerja. Sindiket ni sampai satu tahap, ini saya nak komen live ni, saya nak bagi tahu semua, kerja yang NGO kami pembela buat sekarang ni, kerja-kerja yang berisiko tinggi. Kalau tak ada sokongan padu daripada anda semua, saya orang biasa pun saya takut. Sindiket ni sampai satu tahap, mereka boleh buat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Ada orang yang mungkin boleh bahaya dalam keselamatan dia. Jadi kalau anda tak bersama-sama dengan kami pembela, benda ini tak boleh nak diselesaikan. Dan yang boleh menyelesaikan masalah ini hanyalah KPJPN. Dia saja boleh mematahkan sindiket ini. Dia je. Tak ada orang lain. Kalau dia kata saya tak boleh, letak jawatan. Ini tanya apa khabar je. Apa khabar JPN? Apa khabar KPJPN? Siap boleh jual online. KPJPN boleh jual online. IC boleh jual online. Kita dah viral kan semua. Jabatan Netizen Negara. Saya tabik anda semua. Double tabik Jabatan Netizen Negara. JPN baru nak report polis. Baru ada website jual IC. Kau tak masuk akal ke? Ya Allah. Lajulah sikit. Kan? Jadi, saya nak bagi tahu anda semua, tadi saya nak tanya soalan, adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama kita? Kalau anda setuju,
tolong komen setuju, tolong share video ni. Saya nak tengok sampai malam sekarang. Siapa yang menonton kemudian pun, tolong share. Saya nak sekurang-kurangnya 300 share. Bukan apa, sebagai benda ni terus tersebar kepada orang ramai, dan barulah KPJPN kata dia ternampak video saya. Okey, saya nak minta tolong siapa yang setuju saya jemput KPJPN live bersama, tolong komen setuju, tolong share. Tolonglah share. Saya mohon je sebaik. Nanti diorang alasan apa? Anda tahu tak kenapa saya minta tolong anda share video ni? Sebab kalau anda tak share, dia akan alasan kata tak viral pun, tak tahu pun. Diorang ni mahal. Tolong share. Tolonglah. Anda setuju? Anda tolong share. Anda setujukah saya jemput KPJPN live bersama? Saya akan hantar surat jemputan. Kalau malam ni saya tengok ramai yang setuju, lebih 300 share, saya akan berbincang dan memohon pembela untuk keluarkan surat jemputan besok. Hari Ahad kita keluar. Hari Ahad surat jemputan keluar. Hari Isnin kita pergi hantar kat pejabat dia. Okey, apa pun saya ucapkan terima kasih dan kepada sahabat-sahabat lain. Okey, saudara tadi yang saudara kita tadi tu, saya mohon maaf. Janganlah awak komen. Kita sekarang ni kita nak harmoni, kita nak komen yang positif. Kita komen positif ni bukan makna tak garang. Kita komen positif ni maknanya kita nak tunjuk ketegasan kita. Anda komen, anda marah dengan kita panggil dengan KPJPN, anda marah. Anda tanya soalan-soalan kat komen saya ni, nanti saya akan reply balik. Tapi jangan komen yang berbau hasutan, menghina. Kita jangan hina orang lah. Kita tak hina orang kita semua sahabat-sahabat CIJ, kita jangan hina orang. Kita takkan hina orang, kita takkan kecam orang. Kita bersama-sama untuk membantu kerajaan Malaysia. Kerajaan yang dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong kita. Raja-raja kita. Sultan kita. Ini yang kita pegang. Pembela tak akan buat benda pelik-pelik kecuali kita pegang kepada kita punya rukun negara kita. Jadi kalau anda setuju untuk saya menjemput KPJPN live bersama saya, tolong komen dekat sini 300 share. Saya janji nak bawa, saya janji keluarkan surat jemputan. Ni ada seorang komen. Kena ada juga ni, kan kena ada orang ingat. Habis ingat 300 share saya dapat bawa KPJPN. Okey. Saiful Syahid, 300 share saja. 300 share saja. Saya janji akan live bersama. Tapi kalau KP tak sudi, dia tolak, siapa? Okey? Jadi kita hantar surat jemputan. Kita bagi surat jemputan nanti. Saya tanya lagi sekali, saya ada lebih kurang 4 minit lagi untuk live bersama anda. Adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama saya? Pembela, dah 431 share. Biar betul. Betul ke ni? Dah 500 share. Astaghfirullahalazim. Okey. Last soalan. Sekali lagi saya ulang. Adakah anda setuju saya jemput KPJPN live bersama? Kita akan jemput KPJPN jika anda bersama saya dan pembela. Kita bersama-sama kita untuk berdiskusi. Kalau KPJPN lari-lari macam mana? Kalau dia lari, kita tahulah KP ni level mana. Itu saja. Okey? Apa pun saya nak jemput anda semua sekali untuk bersama-sama saya melayari laman web yang semalam kita dah lancarkan, iaitu campaignbMMalaysia.my. Ini adalah laman web kita semua. Kita himpunkan semua kedai-kedai Muslim dalam satu bumbung, dalam satu agenda kita, online kita. Jadi, anda saja mampu lakukan perubahan. Dan apa pun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama saya selama 1 jam yang betul-betul membuatkan anda semua sebenarnya kan, saya nak bagi tahu anda
kita selalu dengar orang sindiket jual IC, sindiket apa, uh, jual beli IC ni kan. Saya baca kadang berita ni, tapi kadang-kadang terfikir di hati saya atau di otak saya ni, sebenarnya apa punca sebenarnya sindiket ni berlaku? Ini persoalan saya. Apa punca sebenarnya, apa punca sebenarnya? Kenapa sampai perlu ada jual beli IC? Rakyat Malaysia kita ada 32 juta orang. Saya yakin di luar sana, sama ada anda Melayu ke, anda Cina ke, anda India ke, anda Sing ke, anda Iban Kadazan, anda memang tak suka orang luar jadi orang negara Malaysia. Anda setuju atau tidak? Anda setuju atau tidak? Dan saya nak tinggalkan lagi 2 minit ini. 2 minit ini yang saya rasa saya nak tinggalkan soalan. Adakah anda Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan, Bidayuh, Sabah dan Sarawak, anda setujukah kita bercampur aduk dengan orang bangsa asing? Jujurlah dengan diri sendiri. Anda jujurlah dengan diri sendiri. Anda sebagai rakyat Malaysia yang sudah lama berada di Malaysia, adakah anda setuju apabila anda duduk bercampur aduk orang yang bukan sepatutnya rakyat Malaysia tapi menipu menjadi rakyat Malaysia? Saya yakin anda Melayu, Cina, India, Bidayuh, orang Sabah, Sarawak semua takkan suka. Setuju atau tidak, kita sedang hadapi masalah ini di Malaysia. Itu saya tak nak cerita pasal di Sabah lagi. Saya mohon maaf kepada semua. Cerita di Sabah, saya akan tinggalkan nanti satu sesi bersama orang yang sepatutnya jawab. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Jadi, apa pun, sekali lagi saya ulang, kita sebagai rakyat Malaysia, saya Melayu, India, Cina, Bidayuh, Kadazan, ataupun orang Sabah dan Sarawak seluruhnya, kita tidak pernah bersetuju untuk menerima bangsa luar asing menjadi rakyat Malaysia secara menipu dan merosakkan kedaulatan negara. Ini yang kita pegang, rakyat Malaysia. Kita bersatu, memang kita sejak dulu lagi, saya dari sejak kecil lagi, saya nak cerita tentang SRK Jalan Pil, saya duduk dengan kawan-kawan Cina dan India, kami memang biasa hidup harmoni, anda semua di luar sana hidup harmoni, tiba-tiba kita duduk bercampur aduk dengan orang bukan rakyat Malaysia, tetapi menipu rakyat Malaysia. Semua tak setuju. Jadi, saya mohon maaf, saya mencuri 1 minit daripada anda semua. Izinkan saya halalkan 1 minit ini. Dan apa pun, terima kasih kepada semua. Kita akan cuba jemput KPJPN bersama kita, insyaAllah. Apa pun daripada saya, kita cakap, kita buat BMF selamanya bersama pembela. Saya, Cikgu Izzat Johari, sentiasa bersama dengan anda. Anda, saya. Kalau bukan kita, siapa lagi lakukan perubahan? Kita cakap, kita buat. Cikgu Izzat Johari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia sebabkan saya yang editing, saya yang ni, saya lah kena buat.